Saya akan berikan reaksi saya kepada RPK yang membuat fitnah lah terhadap PMX. Mula-mula kita dengar sedutan apa dia ucap supaya saya boleh merujuk dan menerangkan kenapa saya percaya itu fitnah. Telah dibentang di Parlimen Israel. Ini laporan ini panjang, tapi saya akan ambil dua paragraf yang untuk political activities and opposition people. The company that developed and supplied the system to the Malaysian government was Senpai Front for such deals. Senpai's flag product was Rock Eye, a system that collects information on people from openly available online sources such as social network and cross-references and analyze it to produce intelligent aplikasi report. Israel jual sistem ni kepada kerajaan Malaysia. Tapi kerana Israel tak boleh jual direct, mereka jual melalui conduit company. Dan mereka buat 2-3 lapis. Maknanya company Israel jual kepada company nombor 2, company nombor 2 jual kepada company nombor 3, company nombor 3 jual kepada Malaysia. Jadi tak boleh nak track, tak boleh nak kesan yang barang ni datang dari Israel atau sistem ni datang dari Israel. Sebab terlebih dahulu Israel jual kepada Cyprus, Cyprus jual kepada company lain dan company lain tu jual kepada kerajaan Malaysia. So there's no Israeli link lah. Dan sistem ni lah khas untuk nak mengintip spy rakyat Malaysia, disiden yang menentang kerajaan, political activist dan sebagainya. Dan mereka boleh collect data dari merata tempat termasuk social network. Bermaknanya kita punya mobile phone, kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya YouTube. Intelligence Israel punya military dah lama dah bekerja dengan Singapore. In fact, dia kata Israel juga melatih tentera Singapore. They also train the Singapore Armed Forces, bukan saja ni intelligence tapi military. Pasal tu mereka kata kalau berlaku peperangan di antara Malaysia dengan Singapura, Singapura akan menang. Walaupun Singapura kecil. Ini yang military punya orang cerita lah. So, you akan duduk dalam senarai, mereka mengintip semua aktiviti you. So, bermaknanya, all your personal issues mereka tahu. Misalnya lah, kalau you ada terlibat dengan jambu lah misalnya. Atau you, melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dianggap sebagai jenayah. Awak ni ada seks dengan jambu ke, bini awak ni tidur dengan dreba ke, kita tidak denda dengan syarat. So kita tengoklah sebab apa kadang-kadang orang yang sepatut sokong pembangkang suddenly dia sokong kerajaan. They got no choice. Okay, inilah contoh yang dikatakan faktanya betul tapi naratifnya salah. Fake news lah. The facts are real but the news are fake. Okay, pertama, ada beberapa negara dalam dunia kena sekat. Contoh, negara China disekat oleh Amerika. Tetapi dia masih perlu barangan China. China masih perlu barangan Amerika. Jadi mereka berniaga melalui negara ketiga seperti Vietnam. Semasa saya di Vietnam, saya kenal wakil daripada China pergi melabur kat Vietnam, buka kilang untuk menjual barangan. Kalau order dari China tak boleh kena sekatan, itu faham. Begitu juga bank North Korea misalnya disekat tapi dia masih boleh hidup. Dan antaranya melalui Malaysia. Itu sebab rakyat Malaysia nak pergi North Korea tak perlu visa. Satu negara saja dalam dunia tak perlu visa pergi North Korea, Malaysia. Ini fakta. Okey. Malaysia terpaksa ambil persian Israel kerana Israel negara persian terhebat dalam dunia. SAP yang Petronas pakai ada dua tahap, satu A1, satu B1. B1 asalnya syarikat Israel. VeriSign, benda encryption, kebanyakannya asal usul Israel. Okey? Dan ada kisah Israel ni pandai kerana orang Khazar, bukan orang Yahudi asal. Orang Khazar, Rusia yang genius. Saya ada jumpa di Moskow. Jadi banyak syarikat Israel tak boleh berniaga dengan negara Arab ke Islam ke, mereka tubuh di Amerika Syarikat atau di Singapura. Itu sebab MySejahtera itu bila guna perisian Israel dia melalui Singapura, Malaysia, Israel. Jadi ia bukan satu kesalahan kerana dia amalan lumrah semua kerajaan termasuk Malaysia. Dan ini zaman Najib lagi. Saya pernah jumpa seorang pakar dalam negara dibekukan. Saya tak mahu cerita siapa, kerana dia rahsia kerajaan dalaman. Tapi dia pakar, dia boleh buat encryption yang Israel tak boleh tembus, dia boleh tembus Israel. Dan dia cerita kat saya cara dia buat. Genius. Bila you dengar orang yang pakar, kalau dengar dia tahu lah. Tapi dia dibekukan sedih kerana masalah rasuah saja. Jadi isu sebenarnya rasuah.
dan salah guna kuasa. Ini yang kita cuba bangkitkan. Perisian kita memang mereka punya. Kita pakai Google Map, dah dia punya dah. Google, BlackRock punya, Facebook. TikTok belum tapi Facebook. Dah dia punya, dia dah boleh track kita. Tak payah RPK bangkitkan perisian-perisian lain. Secara umum, perisian kita semua boleh diakses oleh musuh. Okey? Itu sebab saya cadangkan ada pihak ketiga. Ada fifth column. Kolom kelima. Ada grup kita sendiri diberikan akses ke dalam ini. Dan kita tak tahu. Tak telus. Ya? Saya tahu saya terlibat dalam projek perisian komputer di Malaysia. Tak telus. Banyak korupsi. Banyak dijual kepada asing. Banyak dikawal oleh asing. Kenapa? Corruption saja. Bukan dia tu musuh negara, tapi secara tak langsung memberikan kepentingan kita kepada musuh. Jadi itu sebab kita anjurkan guna sumber terbuka. Kerana sumber terbuka, you ada kedaulatan perisian. Ini satu terma yang saya perkenalkan kepada Libya masa saya pergi ke Libya. Kalau kita sebut open source, orang takut kerana Microsoft bila pagar memfitnah open source sebagai tak selamat kononnya. Kod ini cincai buat. Tak, dia lagi selamat, lagi bagus. Linux tak ada virus. Tak ada virus. Hacker pakai Linux. Dia hack orang. Dia tak boleh pecah. Unbreakable. Kerana ramai biji mata tengok. Begitu juga perisian yang saya pelupuri. Kita ada rangkaian sedunia. Alhamdulillah. Saya dipilih sebagai pemimpinnya. Tapi itu zaman revolusi lah. Sekarang mereka dah tumbuh cabang anak pinak dah. Saya nak mula balik lah. Tapi apa nak buat, saya tawakal saja. Jadi balik pada perisian ini. Apa yang RPK cakap, fakta tu betul. Tapi cara dia buat analogi bahawa kita ni bekerja sama dengan musuh tak betul. Dia ada kod yang kita beli daripada Israel ni. Ada cara kita kawal. Saya tak tahu protokol dalam tentera macam mana. Dalam polis macam mana. Saya percaya dia ada unit division cyber, unit division encryption, dan mereka menasihatilah pihak berkuasa, menteri ke apa, ini cara kita kawal. Cuma saya minta ada lagi pihak daripada orang kita. Kalau boleh, saya bukan mengiklankan diri saya, tapi saya boleh tunjuk kepakaran saya. Macam mana pastikan musuh tak dapat rahsia kita. Ya? Kita boleh pakai kereta orang luar, kita pakai kereta Proton pun Mitsubishi punya, Daihatsu Peru 2 Daihatsu punya, jet pejuang kita pakai Rusia punya, mereka punya. Tak jadi soalannya ialah, kamu tahu tak repair sendiri, kamu tahu tak pastikan you punya elektronik tak kena jam oleh musuh secara kamu tak sedar. Faham? Samalah 5G ke apa ke. Saya tak ada percaya teori konspirasi, saya percaya bits and bytes. Ya, so saya nak betulkan. Saya tengok RPK ni kenapa sibuk setiap hari dia keluarkan Atatuya ini. Tiba-tiba lah, walau lah mungkin kebetulan. Saya percaya ada walau lah saya tak tahu. Nanti saya terserempak dia kat London. Apa ni apek ni? Macam orang kata Zainal tu kat Lebanon. Mereka laga-lagakan. Sama macam dulu orang lagakan saya dan Aziz Preacher. Dengar balik video saya 15 kali. Apa saya cakap? RPK, fakta dia betul, naratif dia salah. Dia tak boleh kait dengan kerajaan Malaysia bersubahat dengan Israel. Ya? Tapi kita kena buat langkah penjagaan. ID digital pun sama, IHR pun sama. Kita boleh tanda tangan Hudaibiyah dengan musuh. Tapi kita mesti kawal. Ada orang kita mesti, orang kata nak berkatkan jemaah lah. Kita mesti ada orang jemaah. DAP pun boleh masuk Islam, tak ada apa. Ya? Kita ni jadi baiklah. Syekh Sufi saya kata, guru saya cakap, jangan jadi racun. Jadi sebahagian dari penyelesaian, not part of the problem. Jadi buat ini, hari Sabtu pagi ini, 2 Disember, era baru, tak lama lagi, 2024, semua positif. No teori konspirasi, hujah lawan hujah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.